Baik, Assalamualaikum. Selamat pagi Nur Hayati. Apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hani dan Intan. Alhamdulillah sihat ya pada pagi ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cukup sihat, ceria juga. Ya. Dapat bersama dengan Nur Hayati walaupun menerusi lintas langsung, gembira jua rasanya. Macam berjanji saya tadi dengan Nur Hayati sama Siti Izawati pakai baju warna biru. Itulah. Saya juga yang lain. Tidak dapat memo. Yalah. Baik, Nur Hayati, bagaimana keadaan cuaca di daerah Belait hari ini? Alhamdulillah keadaan cuaca di daerah Belait walaupun pada awal tadi hujan ya. Namun demikian alhamdulillah pada pagi ini nampaknya sudah beransur cerah ya. Syukur Alhamdulillah. Semoga segala Alhamdulillah. urusan akan berjalan dengan lancar juga. Baik Nur Hayati, hari ini wawancara adalah mengenai dengan membaca buku ni. Jadi mungkin Nur Hayati boleh mengongsikan kalau membaca buku ini genre apa yang lazimnya menjadi pilihan untuk Nur Hayati? Ya, kalau secara peribadinya genre jenis-jenis buku lah ataupun perjalanan cerita buku yang diminati dari sekolah dulu yang berasaskan kesusasteraan. Ia lebih puitis, lebih kepada penggunaan perkataan-perkataan yang lebih kreatif. Kadang-kadang penggunaan ayat dalam satu-satu cerita tu di luar kotak fikiran kita ni. Rupanya rima macam mana boleh dipakai katanya. Macam sama seperti pantun Kadang-kadang kita ni indah dapat memikirkan apa yang sesuai dengan perkataan ni dengan perkataan ni yang membawa maksud yang sama. Tapi bila kita ni membaca buku-buku yang berbentuk sastra, mungkin ianya lebih membuka minda kita ni lah khusus kepada peminat-peminatnya dan kepada saya secara peribadinya saya meminati buku-buku yang berbentuk kesusasteraan ni. Ya, sastra satu seni dan juga ia mengasah cara kita ni berfikir. Kerana kita ni mesti orang read between the lines kerana apa yang kita dibaca tu bukan atu sahaja, ada makna-makna yang tersurat dan tersirat. Kalau Nur Hayati dapat kongsikan tajuk buku sastra yang menjadi kegemaran ni. Kalau di musim sekolah dulu Hikayat Malim Deman mungkin juga pelajar-pelajar dulu tahu bukuan ni. Tapi memang kalau kan diikut perjalanan cerita tu memang mengenai dengan puteri-puteri pahlawan-pahlawan. Kepada peminat-peminatnya pasti memahamilah perjalanan mengenai dengan pahlawan-pahlawan ataupun laksmana-laksmana ni. Dan ianya merupakan salah satunya orang boleh dibagi boleh membina kreativiti kita ni lah dalam menggunakan ayat dan juga pembinaan ayat yang yang bersesuaian lah. Tepat sekali ya. Kalau zaman saya dulu dari sekolah peringkat menengah Awang Hikayat Awang Kamarudin, novel Pengabdian. Jadi itu antara novel-novel yang Cermin rasanya Diri. cepat sekali. Itu antaranya yang rasanya kalau zaman-zaman saya dulu lah. Tapi kalau ketika ini saya tidak kurang pasti masih lah, sama. Masih sama penggunaan bukunya. Hikayat Awang Kamarudin dan Cermin Diri. Itulah ya, alhamdulillah. Bila kemenangan kan cap merindu juga untuk balik semula Belajar ke sastra. Bolehlah menelaah kembali buku tersebut. Terima kasih atas perkongsian hari ini. Nur Hayati, mungkin juga sedikit nostalgia lah kepada peminat-peminat sastra yang mengambil sastra mungkin semasa di bangku sekolah yang menyaksikan sampai pagi hari ini. Dan ingin mengetahui juga apa antara info semasa dan juga bahan visual yang akan dibawakan dari daerah Belait. Kita serahkan kepada Nur Hayati. Ya, silakan. Baiklah, terima kasih rakan kita Nur Intan dan Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bagi mengikuti lintas langsung dari daerah Belait pada pagi ini. Dan seperti biasa kita akan kongsikan satu info semasa dan juga menyaksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita. Dan seperti yang kita maklumkan sebentar tadi, keadaan cuaca di sekitar Pekan Kuala Belait pada awal pagi tadi hujan ya. Namun demikian kita juga mengharapkan apa juga aktiviti yang dijalankan sepanjang hari ini berjalan dengan lancarnya. Baiklah, saya bacakan dulu satu info semasa yang mana Jabatan Daerah Belait Pop-Up telah pun diadakan bermula pada 22 hari bulan Januari yang lalu dan akan berakhir pada hari ini 25 hari bulan Januari 2025 yang mana ianya diadakan di kawasan letak kereta Jabatan Daerah Belait bermula jam 3 petang sehingga jam 10 malam ya. Sementara pada hari ini juga ada sepanjang perjalanan saya menuju ke studio RTB pada pagi tadi ada satu aktiviti larian ya yang telah pun diadakan di sepanjang Jalan Maulana yang dianjurkan oleh Big Camp Village Race. Jadi kita pasti acara tersebut telah pun berakhir dan kita mengharapkanlah semoga lalu lintas khususnya di kawasan tersebut ataupun di kawasan acara diadakan dapat bertolak ansur ya khususnya mengenai dengan tempat-tempat letak kereta
dan juga menjaga keselamatan di antara satu dengan yang lain. Manakala pada hari ini ada pelbagai aktiviti juga di hari akhir bagi Jabatan Daerah Blyth Pop-Up diadakan. Pastinya pelbagai aktiviti kemuncak diadakan, di antaranya sukan, demonstrasi sukan dari klub-klub sukan dan juga persembahan moden dan tradisional dari kumpulan Kulim Papa Orkestra selain daripada jualan dan makanan. Dan pastinya belum lagi terlambat, bermula jam 3 petang nanti sehingga jam 10 malam. Jangan lupa boleh meluangkan masa bersama keluarga di Jabatan Daerah Blyth Pop-Up ya. Baiklah, itu dia satu info semasa dan sekarang kita beralih bagi menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Silakan. Pembelajaran awal kanak-kanak di peringkat kindergarten merupakan asas penting dalam membentuk perkembangan menyeluruh kanak-kanak, merangkumi aspek kognitif, emosi, sosial dan fizikal. Fasa ini menjadi landasan utama sebelum kanak-kanak melangkah ke alam persekolahan formal, di mana pendekatan pembelajaran yang sesuai mampu mempengaruhi minat dan sikap mereka terhadap ilmu pengetahuan. Antara asas utama pembelajaran awal ialah pembelajaran melalui permainan. Kaedah ini membantu kanak-kanak belajar secara semula jadi sambil meneroka persekitaran mereka. Masa first day of school, sebenarnya kami baru mulakan pembelajaran lah, orientasi. So this minggu ni we are doing orientation. So first day memang we introduce the kids class rules, sama try to biasakan dorang dengan environment kelas lah, kenalkan dorang dengan classmate dorang, perkenalkan diri sendiri, nama dorang siapa, umur berapa, macam tu lah, get to know lah, sesi get to know, ice breaking macam tu. And then slowly after that baru kami bagi activity. We lihat how they hold pencil. So we see, dorang ni pandai writing or indah, macam tu lah. Just slow introduction. Dari pengalaman saya, kira 2 ke 3 bulan, dorang membiasakan dulu. Selalunya dorang ada yang baru pernah sekolah. For example, KG3. Saya guru kelas KG3. So ada yang pernah bakas dari KG1, KG2. Kali ada yang biasa sudah, yang tahu prosesnya, yang tahu dorang masuk, I know, ini sekolah. Biasa sudah. Tapi ada yang baru pertama kali sekolah, ada yang mau lapaskan tangan parents dorang. So have to itulah like biasakan dorang, have to pujuk dorang masuk. And then slowly after that dorang biasa independent . So basically for me, mesti biasakan dorang independen dulu. Baru belajar dorang punya mata pelajaran. Selain itu, perkembangan bahasa dan komunikasi turut menjadi fokus utama di peringkat kindergarten. Kanak-kanak didedahkan kepada aktiviti bercerita, membaca buku bergambar dan berinteraksi dengan rakan sebaya serta guru. Pendekatan ini membantu memperkaya pembendaharaan kata, meningkatkan keyakinan bercakap dan membina kemahiran mendengar yang baik. Kemahiran sosial dan emosi juga merupakan elemen penting dalam pembelajaran awal. Melalui aktiviti berkumpulan, kanak-kanak belajar berkongsi, bekerja sama, menghormati peraturan serta memahami emosi diri dan orang lain. Nilai-nilai murni seperti disiplin, empati dan tanggungjawab mulai diterapkan secara berperingkat. Personally, I always refresh my niat. Coming to school, aku selalu refreshkan niat lah. Kenapa I want to teach? Because aku suka jadi cikgu. So I always refresh lah, walaupun kanak-kanak ni kadang-kadang dorang mencabar lah. Tapi niat tu di refresh aku, kenapa aku jadi guru.
Pasal aku suka mengajar. Sama aku suka kanak-kanak. So, even though dorang adalah at times dorang ikut mood kan, kanak-kanak ni ikut mood. Ada sometimes dorang good mood, sometimes tidak berapa. So, apa-apa ni aku refresh niat. So, and then mesti for guru KJ ni mesti kesabaran mesti very high lah because ani we are taking care of small kids, kanak-kanak umur 3 hingga 6 tahun. So mengajar kanak-kanak ani different dari primary sama secondary. Pasal ani mesti have to lihat-lihati dorang benar-benar. Safety dorang mesti itulah prioritize definitely. And then itulah they have to benar-benar dorang punya motor skill dorang, yang fine motor, gross motor. So for KG we don't prioritize academic sahaja. We also prioritize dorang punya development, holistic development lah. I hope dorang grow up to be itulah like academic tu academic, tapi mesti juga prioritize dorang punya manners, especially dorang punya adab. Because lately adalah certain kids dorang don't really know how to, they don't know what adab is. Ada some kids. So I hope macam dari KJ ni I'm trying to nurture them lah, like membasari dorang with good manners. Yeah, yes, because that's what we do actually. Masa KJ we try to itulah benda ni boleh apa yang diburuk tu, yang buruk bagi dorang we jauhilah macam tu. Yang apa yang baik we dekati macam tu. So I hope to, even though academic dorang atau I more prefer dorang benar-benari dorang punya manner. Yes, correct. Yes, correct. Sama they have to itulah patuhi parent dorang, guru-guru listen to cikgu dorang. Itulah for me, as long as they grow into yang good kids lah. For me academic they should prioritize, tapi paling-paling dorang punya personality lah. Itulah. Asas pembelajaran awal kanak-kanak di peringkat kindergarten menekankan pendekatan holistik dan seimbang antara pembelajaran dan permainan. Peranan guru dan ibu bapa amat penting dalam menyediakan persekitaran yang selamat, positif dan merangsang bagi memastikan kanak-kanak membesar dengan yakin, ceria dan bersedia menghadapi cabaran pendidikan seterusnya.